Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pembacaan kitab Mukhasyafatul Qulub dan kita masih lagi membicarakan tentang tercelanya kesombongan. Moga-moga Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada bersifat sombong. An-Nu'man Ibn Bashir satu ketika berpidato di atas mimbar. Lalu beliau mengatakan syaitan itu memiliki perangkap ataupun jerat. Perangkapnya adalah sombong terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membanggakan pemberian Allah dan kesombongan terhadap hamba-hamba Allah. Lalu dia mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti selain daripada Allah Taala. Kita memohon kepada Allah keampunan dan kesihatan di dunia dan di akhirat dengan kurnia dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya Nu'man Ibn Bashir mengatakan bahawa syaitan ni dia ada jerat, dia ada perangkap. Apa dia perangkap? Apabila melihat sang hamba itu mendapat nikmat, lalulah ditebarkan jeratnya. Antara jeratnya adalah sifat sombong. Bila dapat nikmat, lalu dia menjadi orang yang bangga dengan nikmat. Bila berbangga-bangga dengan nikmat, lalulah dia ini membawa kepada sifat sombong. Maka dengan nikmat dia bangga, lalu memandang rendah kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan dengan nikmat itulah dia ini mengikuti hawa nafsu. Maka ini membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW memberi contoh bahawa Allah Ta'ala tidak memandang seorang yang melabuhkan jubahnya ataupun kainnya ataupun pakaiannya kerana sifat sombong. Jadi apabila memakai pakaian lalu dilabuhkan. Hanya dikatakan bahawa satu ketika dahulu di zaman Nabi SAW, orang-orang daripada Rom dan Parsi contohnya, mereka ini ada pakaian dia. Di antara pakaian mereka, di kalangan wanita mereka, ada yang memakai pakaian, dia punya kain begitu panjang. Labuh. Sehingga kain yang labuh itu dipegang oleh beberapa orang. Dan maka berjalanlah dia dengan kemegahan, dengan kesombongan. Maka Nabi SAW melarang. Jangan kamu ini maknanya melabuhkan pakaian kamu dengan sebab kesombongan. Lalu ulama mengatakan bahawa kalaulah dia melabuhkan itu tidak kerana kesombongan, maka itu tidak mengapa. Hanya dikatakan bahawa seandainya niat kesombongan, maka itu ataupun mendatangkan sifat kesombongan, maka menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandangnya dengan pandangan rahmat. Baginda SAW bersabda, ketika seseorang berjalan, maka sombong dengan jubahnya, lalu merasa dirinya bangga, maka Allah Ta'ala akan menenggelamkannya ke bumi. Sementara ia terus bergerak-gerak hingga ke hari kiamat. Maknanya, kalau dia mati nanti, dia akan membawa azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, di antara perkara yang membawa kemurkaan Allah adalah seseorang itu bersifat sombong dengan pakaiannya seperti melabuhkan pakaiannya disebabkan sifat bangga ataupun sombong. Maka kerana itu hendaklah kita menjauhilah. Walaupun disebut dalam hadis pakaian, maka bermakna apa-apa nikmat yang Allah beri kepada kita bukan untuk kesombongan. Nikmat itu adalah untuk kita bersyukur kepada Allah. Maka dalam contoh ini Rasulullah mengatakan pakaian, jubah yang melabuhkan jubah, orang yang melabuhkan jubah,
dengan sebab kesombongan. Maka kenapa dia sombong? Sebab jubah dia. Dia berbangga dengan jubah dia. Begitulah juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Jangan kita sombong dengan kenderaan kita. Boleh jadi kenderaan kita yang paling hebat, yang paling canggih ke, maka jangan kita sombong. Begitu juga dengan rumah kita. Sama ada pakaian, rumah dan sebagainya. Maka bersifat sombong itu membawa kepada kemurkaan Allah. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha." Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Said Ibnu Aslam berkata bahawa dirinya satu ketika bertemu dengan Ibnu Umar. Kemudian Abdullah Ibnu Waqid. Lalu di hadapannya dengan Abdullah Ibnu Waqid lalu di hadapannya dengan pakaian baru. Ibnu Aslam mendengar Ibnu Umar berkata, "Anakku, angkatlah jubahmu, kerana aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala tidak memandang orang yang melabuhkan jubahnya kerana kesombongan." Maka Abdullah Ibnu Umar menegurnya. Apabila sahaja satu orang sahabat berjalan di hadapannya dalam keadaan melabuhkan pakaian, dalam keadaannya melabuh pakaian dan membawa kepada kesombongan. Sehingga dikata, angkatkan jubahmu yang labuh tadi. Kerana melabuhkan jubah ini juga kadang-kadang boleh membawa kepada sifat kesombongan. Kerana di antara sifat orang yang membawa kesombongan apabila jubah dia labuh. Jubah dia labuh dan dia berbangga-bangga dengan jubah tadi. Hanya dibahas oleh ulama yang panjang perbahasan. Ada mengatakan kalau labuh tadi, orang beli seluar tu dah labuh daripada asal dah. Kemudian dia pakai pun tak ada niat untuk kesombongan. Maka itu tidak mengapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, jika umatku berjalan sambil melenggang, sementara Rom dan Parsi berkhidmat kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kuasa kepada sebahagian mereka terhadap bahagian yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya berjalan dia tadi dalam keadaan berlenggang. Apabila saja dia berjalan, lalulah orang-orang besar ataupun berjalan bersama dengan orang-orang yang ada kedudukan. Kalau zaman dulu Rom dan Parsi, lalu berjalan dia berlenggang bersama dengan orang-orang yang terdiri pada Rom dan Parsi. Maknanya orang yang ada kebesaran-kebesaran. Lalulah dalam keadaan macam itu datang sifat kesombongan. Maka ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada zaman-zaman dahulu salafus salih terdiri daripada Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang khalifah tapi tidak ada kesombongan pun. Begitu juga dengan Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia seorang khalifah, sahabat besar Nabi, seorang khalifah. Namun tidak ada kesombongan pun pada diri dia. Kadang-kadang pakaian dia pun pakaian yang bertampal-tampal sahaja. Pakaian pun pakaian yang biasa sahaja. Kenderaan pun hanya naik kedai saja. Tidak ada kesombongan. Walaupun kedudukan dia begitu tinggi ketika itu sebagai seorang khalifah. Jadi kalau berdampingan dengan orang-orang yang besar sekalipun, maka jaga jangan sampai membawa kepada sifat sombong. Maka Nabi SAW bersabda juga, barang siapa yang membanggakan diri, lalu dia sombong dalam berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Dia bangga dalam keadaan hatinya rasa penuh bangga, berjalan dengan keadaan sombong, yakni merasa dirinya hebat, memandang rendah pada orang lain. Nanti kata Rasulullah SAW, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Kita tidak mahu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala marah. Kita tidak mahu bertemu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Ta'ala tidak mahu memandang kita.
Jadi caranya jangan ada sifat sombong di atas muka bumi. Maka kadang-kadang orang itu sombong dengan apa? Sombong dengan nikmat yang Allah bagi. Sama ada sombong dengan sebab harta. Sama ada sombong dengan sebab pangkat. Mungkin pangkatnya besar, lalu dia sombong. Boleh jadi juga sombong dengan sebab ilmu. Ilmu pun boleh membawa kepada sombong. Boleh jadi juga sombong dengan sebab pengikut dan seumpamanya. Maka apabila seseorang itu telah terkena sifat sombong ini ada pada dirinya, maka membawa ia kepada kemukaan Allah. Allah tidak memandang dengan apa yang dia miliki. Kerana semuanya itu datang daripada Allah. Allah yang memberi. Dan Allah ingin melihat bagaimana hamba-hambanya itu menyingkapi ataupun menjalankan nikmat tadi dengan cara yang macam mana. Adakah dengan jalan tunduk kepada Allah ataupun dengan jalan sombong berjalan di atas muka bumi. Abu Bakar Al-Hazli berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Al-Hasan, boleh jadi di sini Al-Hasan Al-Basri, tiba-tiba Ibnu Al-Ahtan lalu di hadapan kami. Hendak berjalan-jalan sambil membawa sejumlah bungkusan. Ada barang bungkusan tadi daripada sutera yang diletakkan di atas bahunya sehingga terbuka jubahnya. Dia berjalan sambil berlagak. Ketika Al-Hasan melihatnya, ia berkata, wah, katanya. Maka orang itu menjadi bangga sambil memalingkan pipinya ke arah bahunya. Lalulah Al-Hasan, yakni Al-Hasan Basri, berkata, engkau memandang kedua bahumu dalam keadaan kenikmatan yang kamu tidak syukuri. Jalan dengan ada di atas, dengan sejumlah bungkusan, ada di atas bahunya kain yang lembut, kain sutera. Lalu dia berjalan dalam keadaan berlagak-lagak. Lalu kata Al-Hasan, engkau memandang memandang kepada bahu kamu, tetapi dalam keadaan kamu duduk dalam kenikmatan yang tidak disyukuri. Tidak disebut-sebut dan tidak diambil atas perintah Allah Ta'ala. Sementara engkau tidak menunaikan hak Allah darinya dalam setiap anggota tubuhmu. Milik Allah segala kenikmatan. Dan bagi syaitan penyimpangan demi Allah. Seseorang yang berjalan sebagai adanya, yakni berjalan dalam keadaan kesombongan, maknanya seseorang yang berjalan sebagaimana adanya ataupun bergoyang-goyang seperti orang gila adalah lebih baik daripada orang yang kesombongan. Maknanya, maka menunjukkan bahawa betapa dimukai oleh Allah Ta'ala orang yang sombong. Al-Imam Hasan Basri mengatakan orang yang sombong ini adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia tidak menunaikan hak Allah Ta'ala. Kenikmatan itu diberi oleh Allah Ta'ala. Bukan untuk membawa kepada kesombongan. Bahkan kenikmatan yang Allah beri itu adalah untuk seseorang itu mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, berjalanlah kita di atas muka bumi dalam keadaan tunduk, khusyuk, tawaduk dan jauhkan diri kita daripada sifat kesombongan. Sombong ini banyak keadaannya. Di antaranya menolak kebenaran pun sombong. Dan termasuk juga sombong di sini, yakni merasa dirinya hebat, lalu memandang rendah kepada orang lain. Lalu dalam keadaan itu berbangga-bangga dengan apa yang ada. Maka itu juga termasuk di dalam keadaan sombong. Ibnu Ahtam mendengar perkataan itu, lalu datang kepada Al-Hasan Basri untuk meminta maaf. Akan tetapi Al-Hasan berkata, jangan meminta maaf kepadaku, tetapi kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan
yang membawa kepada kemurkaan Allah, maka seseorang itu dikendaki bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala telah berfirman, sebagaimana katanya Al-Hasan Al-Basri, tidakkah kamu mendengar firman Allah? Hendaklah kamu bertaubat. Tidakkah kamu mendengar firman Allah Taala? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan berlagak sombong. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Setinggi gunung Kanang. Maknanya, walaupun kamu rasa tinggi diri, tak akan sampai tembus langit. Dan kamu juga maknanya rasa gagah tak akan sama dengan gunung Ganang dan seumpamanya. Maka disuruh kepada kita agar hendaklah kita ini sentiasa tunduk kepada Allah dan menggunakan nikmat Allah Ta'ala itu dalam keadaan yang Allah Ta'ala rada. Maka sifat sombong sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang pemuda berjalan di hadapan Al-Hasan dengan membawa senjata yang baik. Al-Hasan memanggilnya dan berkata, manusia merasa kagum akan kepemudaannya. Manusia merasa kagum dengan sifat mudanya. Dan mencintai tabiatmu seakan-akan kubur telah mengubur badanmu dan amalmu telah menemuimu. Obatilah hatimu kerana Allah Ta'ala hanya memerlukan hamba-hambanya yang memperbaiki hati mereka. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa jangan kamu kagum dengan sifat muda kamu. Kerana sesungguhnya satu hari nanti kamu akan bertemu dengan Allah dan membawa amalan-amalan kamu. Oleh kerana itu, kata Imam Hasan Al-Basri, obatkanlah hati kamu. Kerana sombong adalah satu penyakit. Maka sebagaimana kita tahu, kalau orang itu sakit, dia akan perlu pergi berobat. Maka bila orang itu ada sifat sombong, maka hendaklah dia itu obati hatinya. Obati hatinya. Kerana apa kena obat hati? Kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan ataupun Allah Ta'ala tidak memandang, tidak menerima hamba-hamba yang hatinya rosak, yang hatinya sakit, kecuali hamba-hamba yang sihat hatinya, yakni memperbaiki hatinya. Jadi memperbaiki hati daripada sifat sombong. Muhammad ibn Wasid melihat anaknya bersikap sombong satu ketika. Maka Muhammad ibn Wasid itu lihat, tengok anak dia sikap sombong, bersifat sombong. Oleh kerana itu dia pun memanggilnya. Ia berkata, tahukah kamu siapa diri kamu? Ibumu aku membelinya dengan harga 100 dirham. Allah Ta'ala tidak melebihkannya daripada kebanyakan kaum muslimin. Demikianlah. Apabila saja ada sifat sombong itu, maka tidak boleh dibiarkan. Muhammad ibn Wasid tengok anak dia ada sifat sombong, panggil. Dan memberitahu apa lebihnya kita yang kita nak sombongnya. Lalulah memberitahu bahawa sifat sombong ini sifat yang tidak ada kebaikan. Pernah satu ketika Bilal ibn Rabah melaungkan azan. Ketika mana melaungkan azan, maka ada sahabat menyatakan sesuatu kepada Bilal ibn Rabah. Seolah-olah macam merendahkan kedudukan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Lalu Rasulullah SAW memarahi sahabat itu. Rasulullah membaca ayat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada lebih pun orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala aswada, wala ahmara, wala abyad. Tidak ada lebih pun orang yang berkulit kulit merah, kulit putih, kulit hitam. Tidak ada lebih pun. Allah memandang lebihnya seseorang tadi pada sifat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan bahawa Mutraf ibnu Abdullah ibnu Syakib melihat Al-Muhlab yang berjalan dalam keadaan sombong dengan memakai jubah suteranya. Maka Mutraf ibnu Syakib berkata, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Katanya Mutraf ibnu Abdullah, bila mana melihat ada Muhlab, seorang yang bernama Muhlab, dia berjalan dengan kesombongannya, dengan jubah daripada sutranya. Maka dengan kemegahan dia ada begitu, akhirnya dia kata, wahai hamba Allah, inilah jalan yang dibenci. Inilah cara berjalan yang dibenci oleh Allah dan juga Rasul. Akan tetapi Muhlab berkata, tahukah engkau siapa aku? Maknanya. Kadang-kadang ada juga di antara tanda sifat sombong, dia kata, mau kenal tak aku ni siapa? Ini antara ada sifat sombong. Maka dalam keadaan macam itu, kata Muhlab kepada Mutraf, dia kata, tahukah engkau siapa aku ni? Tentu saya tahu siapa kamu, katanya. Kamu ini asal daripada air mani yang hina. Akhirnya kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Anda berada di antara kedua itu, membawa kepada kehinaan, katanya Mutraf. Maka Al-Muhlab pun berlalu, tinggalkan dia, dan tidak selepas pada itu, tidak lagi berjalan dalam keadaan sombong. Diceritakan satu ketika di zaman Nabi SAW, ada satu orang sahabat. Beliau ini seorang yang kaya. Lalu dia pun nak sembahyang. Bila dia nak sembahyang, dia pun nak angkat takbir. Ketika mana nak angkat takbir, datang satu orang sahabat yang fakir. Duduk sebelah dia. Bila duduk sebelah dia, dia terus lari pergi ke tempat yang lain. Maka sembahyanglah sahabat yang fakir ini, dan yang kaya tadi pergi duduk di kawasan di tempat yang lain ataupun di saf yang lain. Selepas daripada sembahyang, Rasulullah SAW memanggil sang kaya tadi dengan sang fakir tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada orang kaya tadi. Kenapa kamu tadi masa nak sembahyang, kamu lari tak duduk sebelah dia tadi? Kamu lari, duduklah kamu ketika nak sembahyang, ketika kamu nak angkat takbir, daripada kamu duduk, kamu lari duduk di tempat lain. Kata lelaki ini, sahabat ini kata, saya nak sembahyang tapi ni sahabat yang fakir duduk sebelah saya. Maka ditanya, kenapa dia datang kerana apa masalahnya dia duduk sebelah kamu? Katanya, kerana saya bimbang, takut kefakiran dia ini akan berjangkit ke saya. Lalu Rasulullah SAW memarahi sahabat ini. Kerana ini adalah sifat kesombongan. Sampai kamu tidak mau sembahyang dengan orang yang fakir di sebelah kamu. Maka Rasulullah SAW menasihati sahabat ini. Sehingga sahabat ini sedar atas kesalahan dia. Bila sedar di atas kesalahan dia, dia memikirkan, aku ini menjadi sombong dengan sebab harta aku. Maka harta aku inilah yang membawa aku sombong. Lalu sahabat ini pun berkata, ya Rasulullah, saya ingin memberi harta saya kepada sang fakir ini. Nak menebus kesalahannya. Lalu Rasulullah bagi tahu, orang ini mau beri harta kepada kamu. Kamu nak tak? Kata sang fakir tadi tambuh, tidak mahu. Kenapa tidak mahu dia nak bagi? Kata sang fakir tadi, saya takut penyakit sombong dia tadi berjangkit ke saya. Maknanya, sebab apa? Sebab dengan harta itulah dia menjadi sombong. Jadi dia tidak mahu, takut bila dapat ke dia pula jadi sombong.
Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa selepas daripada peristiwa itu, muhlab tidak lagi berjalan dalam keadaan sombong. Maka dikatakan bahawa dalam firman Allah yang bermaksud kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah, yakni dikatakan bahawa satu ketika maksudnya berjalan ia dalam keadaan sombong. Jadi orang-orang yang sombong ini kalau dinasihati supaya dibuang dia akan kesombongan, itulah yang sepaling baiknya. Maka kesombongan ini adalah satu perkara yang membawa kepada kebencian Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka seseorang itu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Sebagaimana firman Allah Taala, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayah." Maka aku akan memalingkan hati, kata Allah. Aku akan memalingkan hati orang yang bersifat sombong berjalan di atas muka bumi. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa Allah memalingkan hati mereka tadi daripada memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kazalika yatba'allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman lagi, demikianlah Allah Ta'ala cop hati-hati orang yang sombong tadi. Sombong lagi takabur, Allah Ta'ala cop dalam hati dia. Orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang melampaui batas. Bermakna apa? Bermakna hatinya menjadi keras. Tidak mahu menerima kebenaran ataupun menganggap dirinya tinggi dan seumpamanya. Jadi dalam keadaan macam itu, disuruh kepada kita agar menjadi orang yang benar-benar maknanya tunduk kepada Allah. Kenapa dilarang bersifat sombong? Kerana sombong itu adalah pakaian Allah Ta'ala. Pakaian Allah Ta'ala. Dan kebesaran, merasa diri besar, maknanya itu selendang Allah Ta'ala. Yang layak bersifat sombong itu Allah. Yang layak bersifat sombong itu hanya Allah Ta'ala. Maka sombong itu sifat Allah Ta'ala. Yang layak merasa diri seorang itu besar, itu adalah Allah. Hanya Allah Ta'ala yang maha besar. Maka seseorang yang merasa sombong ataupun merasa dirinya besar, bermakna dia telah mengambil sifat Allah. Ataupun salah satu, dia merasa sombong, dia telah mengambil salah satu sifat Allah. Sama ada dia mengambil sifat sombong ataupun merasa kebesaran dirinya tadi, maka katanya barang siapa yang mengambil salah satu daripada keduanya, sama ada sifat sombong ataupun merasa megah, berbangga diri, merasa besar, maka katanya di dalam hadis kursi, dalam satu hadis, Allah akan melemparkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Wal-iyazubillah. Lalu dikatakan bahawa dalam keadaan macam itu, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala maknanya mengurniakan kita sifat yang baik dan mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang sombong. Dan dikatakan bahawa neraka pun menyatakan bahawa aku adalah tempat azab dan aku akan mengazab orang-orang yang sombong, orang yang melampaui batas. Jadi oleh kerana itu, janganlah kita menjadi orang yang sombong dan jangan merasa diri kita ni ada kehebatan, kelebihan. Tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Kerana apa? Kerana diri kita ini maknanya satu hari nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak suka orang-orang dalam keadaan sombong. Lalu dikatakan bahawa orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang baik akhlaknya. Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa.
orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang dibenci oleh Allah Taala. Orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala antaranya adalah orang yang bersifat sombong. Antaranya. Jadi kita kena berusaha agar Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang dibersihkan hatinya, dijauhkan daripada sifat sombong. Bahkan hendaklah kita sentiasa menyedari bahawa segala nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah memberi nikmat, maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya kebiasaannya orang yang sombong ini adalah disebabkan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada dia. Maka orang maknanya sebagaimana berlaku yang terdahulu bahawa apabila sahaja, yakni umat-umat yang terdahulu, apabila sahaja nabi-nabi mereka mengajak mereka kepada Allah Ta'ala, mereka dengan sombong tidak menerima dakwah yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah membinasakan mereka dengan sifat kesombongan mereka itu. Dan dikatakan bahawa sifat sombong ini datang daripada langit. Apa maksud datang daripada langit? Datang daripada langit ini, yakni sifat sombong ini asalnya daripada sifat iblis. Sifat iblis, maka ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan agar sujud kepada Nabi Adam, maka dia enggan, aba wastakbara. Dia enggan, dia membesarkan diri, dia sombong. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu sifat sombong. Kerana apa? Kerana iblis merasakan bahawa dia tidak layak sujud kepada Nabi Adam. Dia rasa begitu. Sedangkan perintah sujud Nabi Adam ini perintah daripada Allah. Tapi kenapa dia rasa dia tak layak? Kerana dia melihat kelebihan yang Allah beri kepada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api yang mengeluarkan cahaya. Adapun Nabi Adam itu dijadikan daripada tanah yang mengeluarkan bau yang busuk. Akhirnya dia merasa sombong. Akibat daripada sombong tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan iblis itu di kalangan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat kesombongan inilah yang menyebabkan iblis ini keluar daripada rahmat Allah dan termasuk di kalangan yang mendapat kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan macam itu disuruh kepada kita agar sentiasa mengingatkan akan diri kita, kerana disebut barang siapa yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Kesombongan itu walaupun seberat biji sawi sekalipun, maka Allah Ta'ala akan melontarkannya, melemparkannya ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu, kita disuruh agar sentiasa membersihkan hati kita dan memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dijauhkan daripada sifat sombong. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.